Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى الآخر آية. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, khabarkanlah berita-berita gembira kepada orang-orang mukmin bahawasanya syurga yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, yang mana di dalam syurga itu terdapat arus sungai yang mengalir di bawah airnya yang jernih, yang khusus disediakan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, sidang hadirin muslimin muslimat, sidang penonton sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat dan taufik daripada Allah, maka pada saat ini kita dapat meneruskan sesi kehidupan kita, ditambah lagi dengan beradanya kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dapatlah kita menggandakan bekalan amal ibadat kita pada sudut amaliyah, solat, sedekah, zakat dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan kita sebagai orang yang bertakwa, orang yang mukmin, telah tersedia untuk kita syurga-syurga yang Allah Ta'ala menyediakan kepada orang-orang mukmin dan bertakwa. Dan masing-masing di kalangan kita mengharapkan balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala pernah menyatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa masuk syurga dalam hal keadaan rombongan-rombongan, dalam keadaan berombongan, dalam keadaan ramai-ramai. Para penghuni syurga itu dihantar ke pintu syurga dalam keadaan kelompok-kelompok, dalam keadaan rombongan-rombongan. Para anbiya di kalangan golongan anbiya, kelompok anbiya. Para alim ulama di kalangan para alim ulama, para sahabat ridwan alaihimus salam di kalangan para alim, para sahabat ridwan alaihimus salam, yakni mereka dimasuk syurga dalam keadaan kelompok, kita dimasuk syurga dalam keadaan kelompok. Maka kita nilai dan muhasabah diri kita, sekarang kita berada di kelompok yang mana. Pernah kata-kata menyatakan, fatashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falah. Yakni berusahalah kamu mengikut jejak langkah mereka, yakni mereka-mereka yang telah berjaya, para anbiya, para sahabat, para alim ulama. Illam tashabbuha bil kirami falah, walaupun kamu tidak jadi seperti mereka. Kerana inna tashabbuha bil kiram falah, kerana walaupun kamu tidak di kalangan mereka, tetapi dengan sebab kamu bersifat dengan sifat seumpama mereka, kamu ada perangai seumpama perangai mereka, kamu ada sifat kasih kepada para anbiya, para sahabat, para alim ulama, maka fatashabbuha bil kirami falah, menyerupai mereka pun menyebabkan kita berada di atas landasan orang-orang yang mendapat kemenangan dan kejayaan. Setiap orang akan masuk syurga bersama rombongan yang serupa dengannya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan kita tidak akan masuk syurga dengan hal keadaan sendirian. Ini sesuai dengan sifat kita yang berada di atas muka bumi ini, yang hidup dalam keadaan berkelompok, berkeluarga, bermasyarakat, berusrah, macam-macam hal keadaan. Kita suka duduk bantu-membantu antara satu sama lain, hidup kejiranan dan sebagainya. Ta'awanu 'ala birri taqwa, saling menolong di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita kena lihat betapa Allah Taala buka ruangan
pintu seluas-luasnya syurga supaya kita saling untuk bertukus lumuh mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk sama-sama kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syurga dibentangkan dengan seluas-luasnya. Yang mana pintu syurga itu sebanyak mana pintu kebaikan, sebanyak itulah pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak nanti pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu faman kana min ahli shalah, barang siapa menjadi orang yang menjaga ibadat solatnya, solat fardunya, solat sunatnya, maka di akhirat kelak nanti du'iya min babis shalah, pintu yang bernama as-shalah akan memanggil dia, urkhuli, masuklah melalui aku, kerana di atas muka bumi dulu kamu menjaga ibadat solat sunat. Dan Nabi pernah menyatakan juga, waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, barang siapa yang masih hidup di atas muka bumi dahulu, dia berjihad di jalan Allah, sama ada jihad harta benda, jihad nyawa, jihad nafsu, maka di akhirat kelak nanti du'iya min babil jihad, pintu yang bernama jihad itu akan memanggil, udkhuli, masuklah melalui aku, kerana amalan yang telah dilaksanakan dahulu di atas muka bumi dahulu, dia berjihad di jalan Allah. Dan pernah dinyatakan oleh baginda Nabi, waman kana min ahli sadaqah, barang siapa di kalangan ahli yang sedekah, rajin bersedekah, ditambah kita berada di bulan Ramadan, dan 10 Ramadan yang terakhir ini peluang yang terakhir untuk kita laksanakan gandaan lipat ganda sudut pahala, tambah pahala sedekah. Yang mana orang yang mati masing-masing hidup ingin hidup cita-cita hidup, supaya fa'asaddaqu aku minas solihin, kami nak bersedekah sahaja, amalan lain dia tidak minta dengan Allah bila setelah mereka menemui kematian. Lalu mereka yang banyak bersedekah di atas muka bumi ini, akhirat kelak esok dipanggil oleh pintu sedekah untuk masuknya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang rajin melaksanakan ibadat puasa wajib, puasa sunat, maka du'iya min babi siyam au babi ar-rayyan, pintu ar-rayyan ataupun pintu puasa akan memanggilnya di akhirat kelak esok. Lalu faham daripada itulah betapa banyaknya pintu-pintu, cabang-cabang ibadat untuk kita laksanakan. Oleh demikian itu, wala tayasu min rahmatillah wala taqnatu min rahmatillah, janganlah kita mudah untuk berputus asa dengan rahmat Allah, kerana berbagai cabang Allah Ta'ala buka untuk kita laksanakan ibadat. Allah Ta'ala ini naknya hambanya meraihkan syurga ke semuanya kali ini. Lalu banyak-banyak pintu syurga itulah memberi isyarat kepada kita betapa banyaknya pintu-pintu kebaikan. Oleh itu, tidak bolehlah kita nak mencela orang lain, kerana lain orang lain sudut ibadatnya. Ada orang rajin ibadat sudut sembahyangnya, tetapi bab sedekah dia kurang. Ada orang bab solat dia jaganya wajib-wajib sahaja, tetapi bab sedekah dia laju karih seumpama angin. Ada orang bab ibadat lain tidak ada mana, tetapi bab intikaf dia tinggi, bab jihad fi sabilillah dia tinggi, dia banyak. Maka masing-masing manusia itu ada cabang-cabang khususiah, dia ibadat kuat melalui sudut mana. Oleh itu kita tidak boleh mencela mana-mana manusia, dan kita pun tidak tahu pintu yang mana, ibadat yang manakah yang menjadi asbab besar untuk kita meraihkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu daripada itulah dengan keyakinan banyaknya pintu syurga ini membuka peluang untuk kita selaku orang mukmin untuk memilih jalan yang mana sesuai mengikut kemampuan kita. Kalau para alim ulama dia berjihad, dia mencari syurga dengan sudut menyebarkannya ilmu agama. Kalau orang kopra yang banyak hartanya, dia mencari syurga dengan banyaknya menginfakkan harta dengan jalan sedekah dan wakaf. Ada di kalangan manusia mencari syurga Allah dengan banyaknya baca Quran,
dan sebagainya, dengan zikir dan sebagainya, mengikut kemampuan kita masing-masing. Lalu digesalah kepada kita supaya bersungguh untuk mencari jalan tatkala Allah Subhanahu wa taala buka mana jalan yang sesuai untuk kita laksanakan ibadat, kita lakukan terbaik mungkin. Pernah disebutkan di dalam As-Sahihain daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi menyatakan, ya ayuhan nas khuzu minal a'mal, wahai manusia, ambillah di kalangan amalan-amalan ma tutiquna, yang mana diberikan kepada kamu, yang mana Allah Ta'ala buka peluang untuk kamu laksanakan satu-satu amal ibadat. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'ma ila Allah ma dama wa in qalla. Yani wahai manusia, ambillah amalan yang kamu mampu lakukan dengan istiqamah, yakni berterusan walaupun sedikit. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan jemu sehinggalah kamu merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang dikasihi oleh Allah adalah ahabul a'ma adwamuha wa iqalla. Sekasih-kasih amalan oleh Allah adalah amalan yang dilakukan walaupun qadar kuantiti bilangannya sedikit, tetapi dengan cara berterusan ataupun dengan makna istiqamah, itu terlebih baik kalau nak dibandingkan dengan amalan yang tidak istiqamah, hanya dilakukan terkadang-kadang sahaja. Oleh itu kita lihat pernah berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pangkat dan jawatan dia menepati As-Siddiqin, orang yang sangat-sangat membenarkan apa jua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maklum kita tidak mampu meraihkan kesemua cabaran ibadat untuk kita laksanakan dengan kesempurnaan dengan sebagainya, tetapi kita usaha ibadat yang mana kita nak cari supaya kita boleh menjadi asbab yang besar. Dengan ibadat ni aku boleh masuk meraihkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Jadi kita lihat pernah satu ketika hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, adakah di kalangan manusia itu dia boleh mengecapi kesemuanya pintu-pintu syurga, pintu syurga yang bernama sedekah, pintu syurga ar-rayyan, pintu syurga jihad dan sebagainya. Semua pintu syurga dia boleh merasai. Lalu Nabi jawab, iya, ada. Iaitu, aku berharap engkau adalah salah seorang daripadanya. Allah Rabbi. Nabi menyatakan, ya Abu Bakar, aku berharap orang yang merasai nikmat syurga, pintu syurga semuanya itu adalah kamu, salah seorang daripada kalangan mereka yang dapat mengecapi nikmat pintu ke syurga dengan kesemuanya itu. Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha sedaya upaya, sejauh mana kemampuan kita. Kita cubalah sehabis mungkin untuk sama-sama kita mengecapi syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat, itulah sedikit sebanyak perkongsian kita untuk pertemuan pada kali ini, iaitu dengan membawa tajuk pintu syurga sebanyak pintu kebaikan. Sebanyak mana pintu kebaikan, banyak itulah pintu syurga Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk hamba-hambanya meraihkan nikmat di akhirat kelak nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma la yuhzamu jundu